Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakih Al-Idrus bin Said Mahusin, nombor matrik 1912080. Dan bersama saya rakan tugas iaitu Ahmad Ajmal Hasib bin Muhammad Nazmi, nombor matrik 1912078. Kami akan membentangkan daripada kod subjek SDSY 2113, subjek keusahawanan dan perancang kewangan, iaitu daripada pensyarah Puan Norita binti Kamarudin. Tajuk kami adalah untuk mencari laporan rancangan syarikat perniagaan. Dan syarikat yang kami kaji adalah syarikat The Italian Baker Sendirian Berhad. Latar belakang syarikat. Pada tahun 2011, The Italian Baker Sendirian Berhad merupakan anak syarikat milik 100% FFM. FFM merupakan Federal Flour Mill dan FFM Berhad diperbadankan pada tahun 1966 tetapi memulakan operasi sebagai pengilang tepung gandum pada tahun 1966. PBB Group Berhad memperolehi FFM pada tahun 1987 untuk menjadi anak syarikat tersenarai. PBB Group Berhad sebanyak 50.86%. Pada tahun 2004, FFM telah diswastakan menurut skim pengaturan ahli di bawah Seksyen 176 Akta Syarikat 1965, menjadikan FFM sebuah anak syarikat milik penuh PBB. Jadi, di sini apa yang saya faham adalah FFM merupakan anak syarikat kepada PBB dan The Italian Baker merupakan anak syarikat kepada FFM. Okey, seterusnya adalah kedai roti yang terletak di Pulau Indah dan dikendalikan oleh The Italian Baker Sendirian Berhad memenuhi permintaan pasaran bagi roti dan gulungan krim premium yang dibungkus di bawah jenama Massimo. So, maksudnya kedai roti ni, The Italian Baker ni terletak di Pulau Indah. Okey, seterusnya adalah siapakah pemilik The Italian Baker? Ia adalah anak syarikat milik penuh oleh Federal Flour Mill iaitu FFM Berhad yang merupakan pengilang terbesar dalam industri tepung gandum Malaysia dan di bawah kumpulan PBB Robert Kwok. Yang kedua, siapakah pemilik syarikat Massimo di Malaysia? Pada 21 Mac 2011, Massimo adalah produk The Italian Baker Sendirian Berhad. Ditubuhkan, ia adalah anak syarikat milik penuh oleh FFM iaitu Federal Flour Mill yang merupakan pengilang terbesar dalam industri tepung gandum Malaysia dan di bawah kumpulan PBB Robert Kwok. Seterusnya, ini adalah CEO atau orang yang menguruskan The Italian Baker iaitu Mr. Jeremy Gun. Mr. Jeremy Gun. Seterusnya, kita akan beralih kepada rancangan operasi syarikat. Rancangan operasi syarikat ialah dalam kawalan harga pasaran. Contohnya adalah berasaskan nilai dan berasaskan persaingan. Berasaskan nilai ini adalah contoh produk itu. Produk itu nilainya berapa? Adakah sepadan dengan tempat yang diletak ataupun sepadan dengan kualiti yang dibuat. Jadi kalau kualiti itu bagus, mungkin dia boleh letak dengan harga yang berpatutan lah. Jadi berasaskan persaingan pula, mungkin dekat kita tahu Massimo adalah roti. Banyak juga roti-roti yang ada di pasaran sekarang, contohnya Gardenia, apa lagi, macam-macam lagi. Jadi adakah persaingan dia tu boleh bersaing dengan dia? Contoh dengan berasaskan nilai tersebut, adakah nilai dia lebih mahal ataupun lebih murah dari produk yang lain? Pengguna akan memilih mana yang sedap, mana yang lebih murah. So dekat sini dia kena merancang
nilai dia dengan dia kena tengok target market dia dan dia punya persaingan dia. Okey, seterusnya adalah dengan penjagaan kualiti produk. Untuk memastikan keselamatan dan kualiti makanan, The Italian Baker mengamalkan GMP, iaitu amalan pengilang baik, serta sistem pengurusan kualiti ISO 22000 yang menggabungkan HACCP, iaitu titik kawalan kritikal analisis bahaya. Oleh itu adalah wajib untuk mempunyai pengesan logam di premis perbuatan. Seterusnya, mereka diiktiraf di peringkat antarabangsa kualiti makanan dan sistem pengurusan keselamatan makanan yang menentukan keperluan untuk program prasyarat dalam sanitasi dan kebersihan roti. Automasi yang meluas ini mengekalkan keadaan persekitaran di kedai roti yang tidak menguntungkan pertumbuhan acuan. Oleh itu, produk Massimo mampu mempunyai jangka hayat 6 hari kerana persekitaran yang terkawal ini. Jadi, dia rancang syarikat dia dengan menjaga kualiti produk, dengan dia menambahkan keselamatan, dia menambahkan sistem pengurusan makanan itu supaya makanan itu terkawal dan boleh bertahan lebih lama. Mungkin dia letak kat kedai tu, dan tarikh luput tu produk tu lebih lama lagi. Macam dia kata, jangka hayat dia 6 hari kerana persekitaran yang terkawal tersebut. Okey, baik. Seterusnya adalah dengan dia nak menjaga kualiti tu, Massimo dilancarkan roti Temper Evident yang pertama di Malaysia. The Italian Baker Sendirian Berhad telah melabur sebanyak RM1 juta ke dalam teknologi pembungkusan pengedap keselamatan laser seal Temper Evident dari Amerika Syarikat bagi memastikan produk-produknya selamat untuk pengguna. Teknologi ini memberi amaran kepada pengguna jika sesuatu produk makanan itu sudah diusik dan ia boleh dilihat dengan jelas pada produk. Contohnya, maksudnya dekat sini, dia laburkan duit dia 1 juta untuk dia tingkatkan lagi kualiti keselamatan produk tersebut, supaya pembeli-pembeli yang mana beli makanan dia mungkin tak sakit ataupun produk dia tu selamat lah daripada segala bakteria, daripada segala anasir-anasir daripada luar. Jadi ini adalah kenyataan daripada CEO tersebut. Pengguna produk Massimo terutama sekali penggemar roti kami kian bertambah semasa wabak COVID ni kerana rakyat Malaysia yang jarang keluar rumah dan lebih banyak makanan di rumah. Kebimbangan pengguna mengenai makanan yang sudah diusik, sama ada yang disengaja atau tidak disengaja, juga turut meningkat semasa pandemik ini. Pengenalan pembungkusan pengedap keselamatan Temper Evident yang pertama di Malaysia oleh Massimo ini menjadi jawapan dan mengurangkan kebimbangan ini serta memberi lebih keyakinan menerusi peningkatan integriti produk dan keselamatan makanan. Jelas Encik Gong, iaitu CEO. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada strategi syarikat. Okey, strategi syarikat dalam pengiklanan adalah dengan menggunakan media cetak, iaitu surat khabar ataupun majalah ataupun sebahagian daripada itulah. Dan kedua adalah media elektronik dengan menggunakan online, dengan menggunakan website dia, dengan menggunakan macam-macam lah benda online yang dia boleh iklankan produk dia. Okey, yang kedua adalah sasaran. Sasaran ni kebanyakan yang saya tengok dalam website dia, dia punya website dia rasmi, dia mengamalkan sistem anyone dan everyone. Maksudnya dia, sasaran dia adalah kepada semua peringkat umur, kanak-kanak, orang dewasa, remaja, tua. So sebab tu dia menggunakan perkataan anyone dan everyone. Yang ketiga adalah promosi jualan. Massimo banyak menggunakan promosi jualan, iaitu diskaun. Kita beli satu roti tu, dia diskaun 50%,
dia ada bagi lebih. Macam itulah dia punya promosi dia yang kita nampak. Okey, kita pergi kepada perbincangan seterusnya, iaitu pelabelan. Apa maksud pelabelan di sini? Ialah merupakan perbuatan membubuh label pada sesuatu barangan atau produk lah atas suruhan undang-undang sektor swasta. Selain daripada itu, label juga ada dalam bentuk gambar atau tulisan atau kombinasi kedua-duanya sekali yang disertakan pada wajah atau kemasan produk dengan cara dimasukkan ke dalam atau ditampalkan atau dicetak dan merupakan bahagian dari kemasan tersebut. Jadi pelabelan adalah penting kerana dapat memberi informasi kepada pengguna tentang tarikh luput pada barangan, bahan yang digunakan, kelulusan barangan dan fakta nutrisi. Jadi tarikh luput pada barangan ni kita boleh nampak kalau kita beli roti putih lah yang senang nak dicontohkan. Ada satu macam petak kecil tu kan pada penutup, pada atas sekali tu yang warna-warni tu. Okey, itu adalah pelabelan untuk tarikh luput. Jadi kalau kita sebagai pengguna nak beli roti tu, kita nak tahu berapa lagi jangka hayat roti yang kita nak beli tu. Jadi kita tengok kat situ hari yang telah ditulis lah. Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ni kita dapat lihat pada belakang plastik roti. Jadi kita kat situ kita boleh tahu apa bahan yang digunakan dalam penghasilan satu produk. Yang ketiga, kelulusan barangan. Jadi untuk kita yang ada syak wasangka terhadap satu produk, sama ada produk ni ada halal ataupun tidak, bolehkah kita makan. Jadi bila kita tengok dekat plastik makanan tu ada logo halal, jadi itu menyebabkan kita yakin yang kita boleh makan roti tersebut. Jadi logo halal tu merupakan pelabelan dalam kelulusan barangan. Dan yang terakhir sekali ialah fakta nutrisi. Ini adalah penting kerana untuk kita punya keseimbangan diet lah, untuk bila kita nak makan satu produk. Jadi seperti slide seterusnya, iaitu contoh pelabelan ni, inilah seperti yang saya telah bagi tahu tadi. Okey, perbincangan yang terakhir sekali adalah sumbangan. Sumbangan untuk program HM Kotak Rezeki 2017 dijayakan dengan kerjasama Affinbank dan juga Affin Islamic Bank selaku penaja utama, selain Pasaraya Giant, Watson Malaysia, Lifebuoy, Richwell, Massimo by the Italian Baker Sendirian Berhad dan Perfect Food Manufacturing Malaysia Sendirian Berhad, manakala Pos Laju juga sebagai rakan kurier. Sumbangan kedua pula ialah hasil kerjasama Massimo the Italian Baker dan juga Empire Project. Sumbangan ini telah dijalankan pada 5 Jun tahun 2020, di mana mereka telah membuat program pemberian roti secara percuma, hasil perkongsian bersama rakan NGO Pandan Prihatin dan Pre-Love for Charity, di mana 500 pieces roti sandwich Massimo telah diedarkan kepada penduduk flat Danau Kota setapak KL. Sukarelawan Empire Project turut digerakkan dari rumah ke rumah bagi mengedarkan roti Massimo secara percuma. Manakala di hadapan lift, ground floor turut diletakkan roti percuma buat penduduk mengambil mengikut kemampuan atau telah dihadkan sebanyak 5 paket seorang. Sebagai kesimpulan, syarikat Massimo the Italian Baker yang telah menghasilkan banyak produk roti secara besar-besaran sangatlah mengutamakan pelanggan dan penggunanya. Harga yang ditawarkan juga dengan harga yang rendah dan bersesuaian dengan produknya. Pengguna adalah keutamaan syarikat Massimo the Italian Baker dan sentiasa menitik beratkan keperluan serta kehendak mereka bagi mengeluarkan atau menaik taraf produk mereka yang sedia ada. Oleh itu, syarikat Massimo the Italian Baker kini mampu memenuhi keperluan pengguna yang melibatkan pelbagai golongan sasaran tanpa mengira faktor usia dan tahap kesihatan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami yang membentangkan tajuk
Massimo the Italian Baker. Assalamualaikum.